Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu akan buat ulangan apa ni? Ulang kaji untuk bab 1 lah. Sebab ada yang belum habis bab 1 juga, ada yang dah pergi bab 3, tapi sebabkan bab 1 ni kita ada banyak melibatkan pengukuran, jadi cikgu akan ulanglah untuk unit pengukuran, melibatkan pertukaran unit kuantiti fizik dan alat pengukuran, contohnya tolok ukur mikrometer. Cikgu nak awak menguasai yang bab bahagian itu dulu sebelum kita pergi ke bab yang lain. Okey. 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Kuantiti fizik itu ialah kuantiti yang boleh diukur. Contohnya gambar yang pertama ini, menunjukkan jarak. Okey. 11 kilometer tu bermaksud pengukuran jarak. Okey, yang kedua, gambar kedua ni ialah remote aircon. Bacaan di skrin ni ialah darjah Celsius. So kita ukur apa kat situ? Itu diukur suhu. Kemudian di paket beras ni ditulis kilogram, kg. Kg ni lah untuk mengukur, dalam bahasa pasar kita panggil berat, tetapi sebenarnya dalam bahasa saintifik, berat itu ialah melibatkan graviti. Tetapi kalau dia ialah kilogram, ini ialah dalam saintifik kita panggil dia pengukuran jisim bahan. Okey, kuantiti fizik dan unitnya ni dia menggunakan SI unit ataupun Sistem International D units. Apakah yang dimasukkan dengan Sistem International D units ni? SI unit ialah satu sistem pertukaran unit yang seragam di seluruh di dunia. So kalau kata 1 kilometer di Malaysia ukurannya sama juga 1 kilometer yang diukur di UK, di Australia, di luar negara, semua pengukuran yang sama panjang dia. Okey, kuantiti fizik asas, kita ada 5 jenis kuantiti fizik asas. Yang pertama ialah panjang. Unit yang digunakan ialah meter. So apabila cikgu sebut meter, maka kita tengah mengukur panjang. Jadi simbol meter ialah M huruf kecil. Kemudian kita ada jisim. Jisim unit dia yang sebetulnya jisim kita ini istilah gram. Okey, gram. Kilo itu ialah imbuhan. Okey, tapi kebanyakannya kita gunakan standard dalam kilogram. Dan simbol unitnya ialah kg. Kemudian masa unit dia saat. Kebetulan dalam bahasa Inggeris dia sama juga. Dia second. Maka huruf simbol unit yang menggunakan huruf S kecil. Huruf kecil, huruf S. Jadi dia kebetulan sama dengan bahasa Melayu, saat dan second. Kemudian suhu. Suhu ialah Kelvin. Okey, tetapi di Malaysia kita menggunakan suhu darjah Celsius. Macam mana kita nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin? Kita tambah sahaja darjah Celsius tambah 273.15, kita dapatlah unit Kelvin. Okey, contoh kita ukur kita punya suhu bilik 27 darjah Celsius, berapakah dalam unit Kelvin? Jadi 27 tambah 273.15 sama dengan 27 tambah 273.15, kita kira 15 tambah 27 dapat 315 Kelvin. Okay, ini cara menukar unit daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, sekiranya diberikan unit dalam Kelvin, contoh kita ada 150 Kelvin, berapakah darjah Celsius? Jadi kita tolak je lah. Tolak 150 tolak 273.15. Tiga 150.
27315. So, kita ada negatif 123 tambah 15. 123.15. Negatif ya. Sebab kita kena tolak kan. 150 tu tolak dengan bacaan Kelvin 27315. So, jadi negatif 123.5.15. Okey, itu cara mengira lah. So, kalau darjah Celsius nak pergi pada Kelvin, tambahkan 27315. Arus elektrik ialah kuantiti untuk mengukur arus elektrik menggunakan unit ampere. Ampere sama juga bahasa Inggeris pun ampere, simbolnya huruf A besar. Okey, tengok gambar ni. Gambar ni kita nak ukur panjang meja, apa unit SI yang kita guna? Kalau panjang kita mesti guna meter. Okey. Kemudian jisim bawang. Dapat perkataan jisim dia kilogram, kg. Suhu air Kelvin ya. Jangan tertukar dengan darjah Celsius lah. Memang kita dekat Malaysia darjah Celsius, tapi unit SI kita tengok unit SI mesti menggunakan Kelvin. Okey. So kalau kita ada bacaan di Malaysia kita menggunakan darjah Celsius, macam cikgu cakap tadi, tambah 273.15 atau biasanya ditambah sahaja 273. So kita dapatlah Kelvin. Okey, tempoh masa saat. Okey. Sekiranya kita nak kita ukur dalam minit, contoh kita ambil masa dalam minit tu, unit SI dia mesti dalam saat. So minit nak tukar kepada saat, kita darab dengan 60. 1 minit sama dengan 60 saat. So macam itulah 1 minit sama dengan 60 saat. 1 jam sama dengan 60 minit. Okey. Jadi itu pengiraannya. Yang penting kita tahu konsep basic asas 1 minit 60 saat. Jadi kalau didapati beberapa jam pun, contoh kalau 3 hari sama dengan 24 jam kali 3. Jadi kita dapat berapa jam itu, 24 jam kali 3 sama dengan 72 jam. Nak tukar pada saat, kita kena darab dengan 60 minit, darab dengan 60 saat. Macam tu cara dia. Yang penting kena ingat unit SI bagi masa ialah saat ataupun second. S huruf kecil. Okey. Jadi kita ada kuantiti fizik asas tadi, kita ada panjang, kita ada jisim, kita ada arus elektrik, kita ada suhu, apa lagi kita ada 5 kan. Ada masa. Jadi yang masa yang cikgu sebut meter, gram, saat, ampere dengan Kelvin tadi, itu semua kuantiti fizik. Tapi yang selalu kita sebut kilo, miligram, milimeter, sentimeter, semua tu, itu ialah nilai imbuhan. Kuantiti fizik dia tiada nilai. Dia hanya menunjukkan apa yang tengah kita ukur. Maksudnya kalau cikgu sebut meter tu kita tengah mengukur panjang. Kalau cikgu sebut gram, kita tengah mengukur jisim. Kalau cikgu sebut Kelvin, kita tengah mengukur suhu. So, tiada nilai dia. Apakah yang memberi nilai pada satu ukuran tu? Yang memberi nilai ialah nilai imbuhan. Dan kita ada giga sehingga nano. Sebenarnya ada lagi, pico pun ada. Okay, ada pico. Tapi dalam konteks ni kita sehingga nano saja. So, giga, mega, kilo, desi, senti ni sama awak boleh tengok contoh. Kebiasaannya giga dengan mega ni kita selalu tengok dekat dalam pen drive ataupun komputer. Gigabyte. Okay, gigabyte, GB, megabyte. Bila giga kita tahu dah dia ada 1 bilion. Kalau mega ada 1 juta. Okay, kalau bilion 90. Kalau million ataupun juta 60. So maksudnya giga bernilai 10 kuasa 9 ataupun 1 bilion. 10 kuasa 9. 10 kuasa 9 ni bermaksudnya apa? Ada 9 kosong di sebelah kanan nombor 1. Ini di sebelah kanan lah. Okey, ini nombor 1, sebelah kanan dia ada 9 kosong. Kalau mega
10 kuasa 6. Ada 6 kosong di sebelah kanan. Sama juga dengan kilo. So, kalau dia 10 kuasa, nombornya ialah positif, maka kosong dia di sebelah kanan 1. Nombor 1. Tetapi kalau dia 10 kuasa negatif 1, negatif 2, negatif 3. So, negatif 1 bermaksud kosong. Bilangan kosongnya 1 di sebelah kiri. Di sebelah kiri nombor 1. So, apabila dia di sebelah kiri nombor 1, dia akan jadi 0.1. 10 kuasa negatif 2 bermaksud 0.01. Ada 2 kosong di sebelah kiri. 10 kuasa negatif 3, kita tulis 3 kosong. Jadi tulis 3 kosong di hadapan. Dan 1. Jadi 0.001. 10 kuasa negatif 6. Ada 6 kosong di sebelah kiri. 0.000001. Okey. Mikro ini apa unit dia? Kalau giga, mega, kilo sampai mili ni cikgu dah bagi. Giga huruf besar, mega M huruf besar, kilo K huruf kecil, desi, okey ni salah ya. Desi D huruf kecil ya. Senti pun C huruf kecil. M mili dia sama dengan meter kan, tapi dia mm, mili meter. Dia kat depan dia imbuhan lah. Mikro bentuk dia ialah macam U tapi dia ada ekor. Nama dia mu. Macam ni tulis dia. Okey. Cikgu ulang. Mu itu mikro, bentuk mikro. Cikgu ulang cara tulis dia lagi. Kita tengok ni padam semula. Macam mana nak tulis mu tu. Mu tu cara dia ialah dengan kita tarik ekor dulu. Tarik ekor, buat huruf U. Itu namanya mu, dia huruf B. Lagi sekali. Okey, itu mikro. Kemudian nano. Nano huruf N kecil dan piko 10. Kalau piko 10 kuasa negatif 12. Jarang gunalah untuk awak, peringkat awak, tapi kan ada nilai dia. Kalau piko P huruf kecil. Okey. Kemudian seterusnya, penukaran unit kuantiti asas. Okey, contoh. Kita ada 4,000 gram. Kita nak tukar pada kilogram. Gram nak tukar pada kilogram. Okey. Darab dengan 1,000 gram. Kenapa kita kena darab dengan 1,000 gram? Okey. Cara cikgu ialah, kalau kita ada single to couple, apa maksud single to couple? Maksudnya unit ni ada satu seorang-seorang. Dia jadi berdua. Jadi kita kena bahagikan. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan nilai imbuhan. Kilo ni berapa? Kilo ialah 10 kuasa 3. Okey, 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. So, single to couple kita bahagi. Kalau couple to single, kita darab. Kita kena darab dengan apa? Darab dengan yang ada imbuhan. Okey? Darab dengan 10 kuasa 3. Okey. Contoh di sini, 4,000 gram. Okey? Kita nak tukar jadi kilogram. Bahagi dengan 10 kuasa 3. Ini salah ni. Okey. Kita nak tukar kepada kejap ya. Okey, kepada kilogram. Jadi sebenarnya 4,000. 4,000 bahagi 10 kuasa 3 iaitu 1,000 lah. Kita potong-potong, kita dapat 4 kilogram. So 4,000 gram. Kilo ni, kalau 4 kilogram ni nak tukar balik pada gram, kita darab dengan 1,000. 10 kuasa 3. Sebab itulah dapat bentuk macam ini. Ini tadi bahagilah. Okay, 4 bahagi 1,000 atau 4 bahagi 10 kuasa 3. Okey.
Yang seterusnya kedua, tengok contoh yang kedua. Meter nak kepada milimeter. Okey, single to couple bahagi dengan nilai imbuhan. Jadi meter nak pergi milimeter, kita bahagi dengan apa? Mili ni apa? Mili, tengok balik, mili 10 kuasa negatif 3. Jadi 10 bahagi 10 kuasa negatif 3. Okey, bahagi 10 negatif 3. So dia akan dapat macam ni. Kenapa dia dapat macam ni? Okey, apabila 0.0015 bahagi 10 kuasa negatif 3. Okey, bahagi dia jumpa negatif. Bahagi jumpa negatif. Dia akan bergerak. Dia kalau 3 ni, dia akan bergerak, bahagi jumpa negatif ni dia akan bergerak sebelah kanan. Berapa kali? Berapa kali dia gerak sebelah kanan? Dia akan bergerak sebanyak 3 kali. Cikgu tunjuk ni. 1, 2, 3. Jadi dapatlah 1.5 milimeter. Okey. Cikgu ulang balik. Okey. Cikgu ulang balik ya. Mana tadi? Okey, pada sini. Okey. Okey. Cikgu ulang balik. So, kosong ni dah bahagi dengan 10 negatif 3. Bahagi jumpa negatif, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Berapa kali? 3 kali. Jadi gerak 1, 2, 3. Dapatlah kita 1.5 milimeter. Kemudian contoh yang ketiga 0.25 meter. Meter nak ke sentimeter. Bahagi berapa? Bahagi 10 kuasa negatif 2. Senti ialah 10 kuasa negatif 2. Okey, bahagi jumpa negatif. Bahagi jumpa negatif dia akan gerak sebelah kanan. Berapa kali? 2 kali. Jadi 1, 2. So dapatlah 25 sentimeter. Okey, contoh lain. 4,000 meter nak jadi kilometer. Maka meter ke kilometer bahagi 10 kuasa 3. Bahagi jumpa positif. Dia akan bergerak sebelah kiri. Berapa kali? 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Dapatlah 4 kilometer. Yang ni meter ke sentimeter. Okey. Bahagi 10 senti negatif 2. Bahagi jumpa negatif. Akan bergerak sebelah kanan. Berapa kali? Ada 2 ni 2 kali. 1, 2. So jadilah 30 sentimeter. Milimeter. So bahagi berapa? Mili 10 kuasa negatif 3. Bahagi jumpa negatif. Gerak sebelah kanan. Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 2 milimeter. Okey, kenapa kita perlukan unit piawai dalam kehidupan harian kita? Okey, kalau dulu dia tidak menggunakan SI unit, dia menggunakan ukuran badan, iaitu jengkal, hasta dan depa. Tetapi apa yang menyebabkan dia tak sesuai? Ukuran badan ni, dia sebab tidak seragam. Ukuran badan orang lain berbeza-beza. Jadi bila contoh orang yang tinggi, dia nak beli kain, dia guna tangan dia ukur panjang kain tu ikut satu depa dia. Tapi orang pendek pula, dia nak beli kain, dia ikut ukuran depa dia,
harga tak sama. Satu depa dia contoh RM12, dia dapat panjang bagi orang yang tangan panjang lah. Tapi kalau yang tangan pendek tu dia bayar RM12 yang sama, tapi dia dapat kain tu pendek. So tak seragam. Jadi penggunaan unit ukuran yang sama boleh memudahkan untuk ahli sains berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Jadi contoh kebanyakan orang Asia ni kecil-kecil, jadi orang Eropah tu tinggi-tinggi. So kalau kita guna tangan orang Asia untuk beli barang dekat Eropah, dia rugilah sebab tangan dia pendek. Kalau orang Eropah datang Asia, dia beli kain kat sini, tangan dia panjang, untung kat dia. Okey, ini jengkal, ini depa. Okey. Okey, yang ini aktiviti makmal lah. Aktiviti kalau kita masuk makmal nanti kita akan buat. Okey. 1.4 penggunaan alat pengukuran untuk mengukur kejituan, kepersisan dan kepekaan serta ralat. Okey, dan topik ni kita akan menceritakan penggunaan alat pengukuran yang betul, penggunaan alat pengukuran yang lebih jitu. Okey, ni cikgu rasa awak dah belajar, cuma cikgu nak recap sahaja. Untuk kalau kita nak mengukur panjang, alat yang sesuai ialah pita pengukur. Ni pita pengukur lah. Kemudian ada pembaris. Kemudian cara membacanya ialah pada kedudukan selari. Selari dengan bacaan, bukan daripada sisi. Mengukur jisim ini neraca tuas. Kita menggunakan neraca. Kemudian kita ada neraca 3 alur. Ini neraca 3 alur. Kemudian kalau dulu menggunakan dacing. Dacing ni tak sesuai lah. Dacing dia menggunakan mata kasar. Kita tengok sama berat tak? Tapi dia tidak tepat. Dia ada ralat sebab hanya menggunakan mata kasar. Mengukur masa kita menggunakan inilah jam randik. Kemudian ada termometer makmal, termometer klinik. Termometer makmal sehingga 110 darjah Celsius. Manakala termometer klinik kita sehingga 45 darjah Celsius. Mengukur arus elektrik kita menggunakan ampere. Okey, ini ampere. Nanti kalau masuk makmal kita boleh tengok. Okey. Ralat. Okey, setiap bahan alat pengukuran dia boleh ada ralat. Contoh kalau awak nak mengukur berat badan dekat klinik ke atau menggunakan penimbang, biasanya awak kena pastikan jarum penimbang tu pada kosong. Selari. Kalau dia lari sikit ke atas ke kiri ke sebelah kanan ke, kita panggil itu ia ada ralat, kena betulkan. Okey. Kalau dia contoh sini. Kalau jarum itu bergerak sebelah kanan, ke kanan sedikit daripada kosong ni dia ke kanan sedikit, maka kita namakan ralat sifar positif. Sekiranya jarum itu dia bergerak sebelah kiri kosong, maka kita namakan ralat sifar negatif, ataupun bahasa Inggeris positif zero error ataupun negatif zero error. Ralat sifar positif, ralat sifar negatif. Okay, mengukur isi padu air ialah contoh kita menggunakan silinder penyukat ataupun pipet ataupun burette. Okey, bacaan silinder penyukat ialah ini ialah aras meniskus. Meniskus yang kita kena baca ialah apabila air itu dalam silinder penyukat, kita kena baca pada bahagian bawah ini. Bukan yang bahagian atas ni salah. Okey, nama ini ialah nama aras meniskus. Okey. Cara baca dia mesti yang ini, selari. Kedudukan mata selari dengan aras meniskus. Ni aras meniskus cikgu cakap ni. Namanya aras meniskus. Bukan menikus ya. Ini, yang ini. Correct line. Ini yang betul yang di tengah ini. Mengukur panjang. Okey. Kalau mengukur panjang objek yang kecil, kalau objek besar tadi kita panggil apa? Kita menggunakan pita pengukur ataupun pembaris. Tapi kalau objek yang kecil, kita boleh menggunakan angkut vernier. Okey, angkut vernier ni nama dia, angkut vernier, bentuk dia. Okey. Bagaimana membaca angkut vernier? Okey, angkut vernier ni yang pertama dia ada skala utama. Ni skala utama. Kemudian ada skala vernier.
Cara membaca adalah skala utama tambah dengan skala vernier. Skala vernier ni bacaan ni lah 0.0x. Okey? 0.0x. Daripada sini contoh kalau di sini 0.01 cm. 0.02 kalau 5 di sini maksudnya 0.05 cm. Okey, sampailah 0.1 cm. Di hujung itu. Okey, contoh di sini. Macam mana kita nak baca? Okey, di sini mula-mula kita tengok di bahagian yang ini. Sebelum sampai 0, kita tengok bacaan ini berapa. Okey, sini 2. Bila awak tengok balik kat sini. Okey, dah balik. Okey, bila di sini ini ialah 2. Poin berapa? Di sini 2.5, 2.6, 2.7. Jadi skala utama dia ialah 2.7 cm. Okey. Ni 2.7 lah. 2.7 tak sampai 3. So kemudian kita kena tengok skala vernier yang manakah senggatan dia, garisan dia yang selari. Bila kita lihat ini tak selari, yang ini yang selari. Okey. So kat mana? 5, 6, 7, 8. 8 di sini maksud skala vernier dia ialah 0.08 cm. Maka bacaan kita, bacaan panjang yang menggunakan angkut vernier, bacaan panjang ke bacaan diameter ke, ialah 2.78 cm. Okey. Okey, yang lain, cuba pula yang lain. Okey. Di sini kita lihat 0 tu sebelum dia ialah 10. So bacaan skala utama dia ialah 10.0 cm. Kemudian di skala vernier yang manakah yang selari? Di sini kan 1, 2. Maka skala vernier kita ialah 0.02 cm. Bacaan kita ialah 10.02 cm. Seterusnya lagi. Okey, tengok lagi. Ni tak nampak ni. Ni 0 lah. Ni 5, ni 10 lah. Okey, di sini 0 di sini maksudnya apa? 5.1, 5.2, 3, 5.4. Ni skala utama kita ialah 5.4. Skala vernier ialah yang mana yang selari? Ni 5, 6, 7. Jadi 0.07. Jawapan dia 5.47 cm. Okey, itu adalah angkut vernier. Tolok skru mikrometer pula, dia mengukur dalam unit milimeter. Kalau angkut vernier sentimeter, manakala tolok skru mikrometer ialah milimeter. Seperti mana angkut vernier, tolok skru mikrometer tak ada gambar tadi. Kalau angkut vernier, dia ada ralat sifar juga. Ralat sifar. Okey, nanti awak boleh tengok buku teks lah. Cikgu tak tunjuk pula buku teks. Okey. Tolok skru mikrometer pula, ralat sifar pun ada juga. Kalau dia 0 diselari dengan ni skala utama, ni skala vernier. Okey, 0 di sini selari, 0 skala utama selari dengan 0 skala vernier, maka dia tiada ralat. Kalau dia 0 skala utama dan skala vernier 0 dia di bawah 0 skala utama, maka ralat sifar positif. Kalau dia 0 dia berada di atas 0 skala utama, ni skala vernier, maka dia ralat sifar negatif. Okey. Bagaimana membaca tolok skru mikrometer? Ini skala utama, ini skala vernier. Skala utama kita berapa bacaan dia? Okey, kalau macam ni 0, 1, 2, 3, maka senggatan yang kat sini ialah sebanyak 0.5. Okey. Jadi kat sini 0, 1, 3, 3 bacaan skala utama dia lah, dia berhenti di sini. Maka skala utama dia lah 3.5 mm.
meter. Okey. Kita tengok skala linear pula. Skala linear dia kita kena tengok yang selari di sini. Okey, padam sikit. Nampak. Okey, kita kena tengok yang mana yang selari dengan garisan melintang di skala utama. Okey, yang ni. Yang ni. Okey, 30, 31, 30, 32. Maksudnya apa? Skala linear dia bacaan ni lah 0.32 milimeter. Jadi apa bacaan dia? Tambahkan saja 3.82 milimeter. Okey. Jadi 3.5 di sini dan 0.32 mm di sini. Jawapan dia 3.82 milimeter. Okey, contoh lain. Contoh lain. Okey, kalau di sini dia tak letak nombor kan di sini. Jadi ada 0.5 di sini, 1, 2 biasanya. Okey. Jadi di sini dia berhenti di garisan ini dekat dengan 2 di sini. Maka skala utama dia ialah 2.0 milimeter. Okey, cikgu salah. Bukan 2 ya. Ini sebab dia tak tulis dia tak tulis nombor, dia 0.2. Kalau macam tadi atas tadi, di 1, 2, 3, maka sini 0.5. Tapi di sini tak ada nombor, maksudnya senggatan terkecil dia lah 0.1, 0.2 untuk di sini. So, kalau ada di sini, di tengah-tengah antara 0 hingga 0.1, bermaksud sinilah 0.05. Okey, ni 0.1, 0.2. Okay, jadi skala utama tadi ialah 0.2 milimeter. Skala linear dia di sini 10, 11, 12. Skala linear 0.12 milimeter. Jadi 0.32 milimeter. Okey, 0.32 milimeter. Okey, yang ni pula. Yang ni pun bentuk tolok yang ada pecahan dia. Kalau macam ni, 1. Dia ada 5 kat sini. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So, sini 0.5 lah. 0.5. Jadi, skala utama kita ialah apa? So, 5, 6, 7, 8. 8.5 milimeter. Skala linear 10, 11. Ni kita nak pilih mana? Kalau dekat tengah, kita 0.5 kan dia. 10, 11, 12, 0.12.5 milimeter. Jadi jawapan dia lah 8.625 milimeter. Okey. Okey, mengukur jisim ialah kita menggunakan penimbang digital ataupun neraca 3 alur. Okey, tapi biasanya untuk lebih tepat dan jitu kita menggunakan penimbang elektronik ataupun digital. Jam randik digital pun dia lebih jitu. Okey, kerana dia ada detik, kiraan detik. Mengukur suhu termometer, kita guna untuk mendapatkan bacaan yang lebih jitu, kita menggunakan termometer digital. Okey, sama juga apa-apa yang digital ataupun elektronik dia akan memberikan bacaan yang lebih jitu. Membuat anggaran sebelum mengukur panjang yang sebenar. Okey. Contoh kita nak ukur panjang meja yang sangat panjang lah. So kita punya pita pengukur ni tak cukup. Tak cukup panjang untuk ukur lilit meja. Jadi kita kena buat apa? Kita buat anggaran. Okey, anggaran kita panjang pensel ni, kita buat lagi pensel kat sini, buat. So, berapa kali pensel untuk dapat panjang dia? So, andai kata kita buat ni kira ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 batang pensel untuk diperlukan untuk mengukur panjang sisi meja. Jadi, 6 batang pensel ni, 1 batang pensel ialah 4 cm. Kali dengan 6, kita dapat panjang dia ialah 24 cm. So, ni kita buat anggaran. So, anggarannya 24 cm.
So bila ukur lebar dia, contoh ada 3 batang. 3 batang ni kali dengan 4 cm, 12 cm. Macam itulah pengukuran membuat anggaran. Okey. Contoh. Okey, mengira luas objek sekata dan tidak sekata. Kalau objek sekata, kita hanya buat panjang darab lebar. Ataupun yang ni ada formula lah. 1/2 kali panjang darab lebar. Ini untuk formula-formula luas objek sekata. Ni trapezium, apa semua ni ada formula dia. Tetapi kalau objek tak sekata seperti daun, daun bentuk macam-macam lah. Ini tak sekata, kita menggunakan kertas graf. Okey, caranya tandakan pada petak yang separuh. Kemudian dan lebih daripada separuh dan lengkap. Kemudian kita kira jumlah dia. Contohlah kita tengok. Okey. So dibuat ni. Kita kirakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ni kira dah ada 27 cm. Jadi ni kertas graf ni kalau dibuat 1 cm maksudnya satu petak ni luas dia lah 1 cm 1 cm luas. Square. Dalam bahasa Melayu apa? Panggil luas. Kalau isi padu cm3 padu kan. Okey, ni contoh ni macam mana? Okey, sekarang ni dia bagi bentuk tak sekata ni, bentuk love ni. Tetapi kita kena ingat ni luas satu kotak ni ialah 4 cm luas. Jadi kalau bila nanti nak kira keseluruhan luas objek ni, kita kena darab dengan 4. Okey. Biasanya ialah 1, tapi ada juga kertas graf yang contoh digunakan satu kotak ni nilai dia lain, 2x2 pula. Jadi kena berhati-hatilah, kena bilangan kotak yang kita tanda tu, bilangan tik yang kita tanda tu kena darab dengan 4. Okey. So cara mula-mula kita kira yang penuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian kira bahagian yang separuh ataupun separa penuh. Jumlah petak bertanda ialah 17. Jadi kita kena darab dengan 4. Dapatlah 68 cm padu luas. Okey, apakah jisim selai kereta yang sangat ringan dan tidak boleh ditimbang? Okey, kalau benda yang sangat ringan ni macam mana kita nak buat? So kita kena buat apa? Kita kena buat anggaran. Mula-mula kita kena banyakkan bilangan kertas tadi. Kita kira 100, bila 100 kertas tu dia lebih berat lah. Jadi boleh letak atas penimbang. Okey, dapat 500 gram. So kalau nak cari satu helai, 500 bahagi 100. Dapatlah 5 gram. Okey, isi padu objek tak sekata. Kalau isi padu objek tak sekata, kita ada formula dia juga. Panjang darab lebar darab tinggi kan. So dia ada bentuk, ada formula untuk objek yang sekata. Tapi kalau objek tak sekata seperti batu contohnya, kita menggunakan kaedah sesaran air. Kita buat bacaan awal, rekodkan, kemudian letakkan batu, tenggelamkan dia, bacaan akhir. So, isi pada batu ialah bacaan akhir tolak bacaan awal. So, dapatlah bacaan isi padu objek tidak sekata. Okey, contoh ni. Ini ialah 40 cm padu. Ni 40. Contoh kat sini 40. Ini 5. Contoh ni 45. Ni 50. Okey, isi padu dia ialah bacaan akhir 50 tolak dengan 40. Dapatlah 10 cm padu. Ini contohlah. Okey. So, beza kat sinilah isi padu objek. Okey. So, kalau objek ringan pula seperti gabus, dia tak tenggelam dalam air. Macam mana kita nak menggunakan kaedah sesaran air untuk objek yang tak boleh tenggelam? Jadi, kita kena mula-mula kita ambil dulu bacaan awal. Lepas tu kita ambil bacaan pemberat. Batu ke, besi ke, apalah benda berat yang boleh tenggelam. Kita ikatkan pada benang. Letak dulu batu tu. Kemudian kita ikatkan pemberat tu dengan gabus. So, barulah dia boleh tenggelam jatuh ke bawah.
So bacaan awal tolak bacaan bacaan sini bukan bacaan awal. Bacaan yang ada batu tu tolak dengan bacaan akhir tu tolak dengan bacaan yang ada isi padu batu. Dapatlah bacaan gabus sebanyak 1 cm padu. Okey, jadi teknologi dalam pengukuran selain pengukuran kuantiti fizik asas iaitu panjang, jisim, arus elektrik, apa lagi, masa, suhu. Jadi kita boleh teknologi juga boleh direka cipta untuk mengukur ukuran lain, terutamanya dalam bidang kesihatan. Kita nak ukur apa? Nak ukur alat penyukat tekanan darah, blood pressure punya monitor. Ini ada inovasi. Kemudian menyukat denyutan jantung. Okey. 1.5 ketumpatan. Kenapa sesuatu objek itu boleh terapung? Okey, tengok fenomena laut mati ni. Laut mati ni kebanyakannya fenomenanya ialah apabila kita masuk dalam laut tu kita tak akan tenggelam. Okay, kita akan sentiasa timbul. Kenapa kita boleh timbul? Ini kerana ketumpatan air dalam laut mati sangat tinggi. Apa yang menyebabkan air itu menjadi tumpat? Okey, yang menyebabkan air itu menjadi tumpat ialah garam. Garam laut yang terlarut. Garam yang terlarut dalam air laut tu sangat tinggi. Kandungan garam dia sangat tinggi menyebabkan dia lebih tumpat. Lebih tumpat jadi kita senang terapung. Okey, ketumpatan D huruf besar. D ni kenapa? Bahasa Inggeris ialah density is equal to mass over volume. Mass, M ni ialah mass. Mass bahasa Inggeris itu jisim. Volume. Volume tu isi padu. Okey, dengan bentuk dia dalam bentuk tiga segi ni, mass over volume. So kita tutup di sini, bila tutup di sini maksudnya nak cari density, pilih di sini iaitu jisim bahagi isi padu. Kalau kita nak cari isi padu pula. Okey, kita nak cari isi padu. Contoh kita nak cari isi padu. Kita buat apa? Kalau nak cari isi padu, kita tutuplah M tu. Tutup M ni maksudnya ketumpatan darab dengan kita nak cari isi padu. Kita tutup V, dapatlah kita jisim bahagi ketumpatan, dapatlah kita nilai isi padu. Kalau kita nak cari jisim, ketumpatan darab dengan isi padu. Okay, unit ketumpatan ialah gram per sentimeter padu atau kilogram per meter padu. Gram tu tukar pada kilogram darab dengan 1000. Sentimeter padu nak tukar pada meter padu. Macam mana dia? Sentimeter padu nak tukar pada meter padu ialah bahagi 1000. Contoh, sebiji batu mempunyai isi padu 10 cm padu dan jisim 30 gram. Kira ketumpatannya. So, batu ni ada isi padu dia 10 cm padu. D sama dengan M per V. M is mass, V is volume. Jadi, jisim dia ialah 30 gram. Isi padu dia ialah 10 cm padu. Jadi, 30 bahagi 10 ialah 3 gram per centimeter padu. Atau gram per sentimeter padu. Okey. Okey, contoh yang kedua. D M per V. Jadi jisim kita tak ada dibagikan, dia bagi ni D, yang ini pula V. So kita nak cari jisim. So kita tukarkan bentuk dia, kita nak cari M ni kan. Jadi M sama dengan D darab dengan V. Jadi D kita 3 kali dengan V 100. Maka kita punya 3 per sentimeter padu kali dengan sentimeter padu. Okey. So bila kita buat macam ni, kita potong sentimeter padu, sebab tu kita akan dapat 300 gram. Okey. Itu cara dia. Okey. Okey, apakah aplikasi ketumpatan ni? Okey, aplikasi ketumpatan ni dia kita boleh ini tak boleh minum lah, tapi dalam kehidupan harian kita yang biasanya kita boleh nampak dekat restoran, kita boleh buat 3
3 layer T. Okey. 3 layer. 3 layer ni T ni pernah dengar tak? Dia air teh yang 3 layer tu. Yang bawah sekali ialah gula merah, di tengah ialah teh dan di atas sekali ialah susu. Tu namanya 3 layer. Kenapa dia boleh macam tu? Sebab gula merah tu dia paling tumpat. Teh kurang tumpat daripada gula merah. Susu paling tidak tumpat lah. Kurang tumpat daripada teh dan gula merah. Okey, kemudian macam mana kita nak mengenal aplikasi ketumpatan? Kita boleh kenal pasti telur busuk. Okey. Telur yang segar biasanya dia ada air sac pundi udara. Ni pundi udara. Pundi udara yang banyak. Yang akan, apakah fungsi pundi udara ni? Pundi udara tu dia akan mengelakkan jangkitan bakteria. Dia memang untuk mengelakkan jangkitan bakteria masuk dalam telur dalam ni. Tapi semakin lama pundi udara tu semakin kecil. Okey, bila semakin kecil tu maksudnya telur tu dah lama lah. Okey. Sebab udara ni dia boleh keluar ke bahagian luar melalui ada halus-halus je. Ada lubang-lubang halus di permukaan kulit telur. Okey, dah lama-lama tu dia akan pundi udara tu semakin kecil. So, kalau pundi udara dia besar, dia jadi mudah timbul. Kalau pundi udara dia besar, timbul. So, kalau telur yang timbul tu, maksudnya dia telur yang segar. Tapi kalau telur tenggelam tu, dia akan menyebabkan dia jadi, kalau contoh telur tu kat sini, maksudnya dia dah kurang segar. Telur tu masih kurang tumpat dari air. Sebab apa? Sebab ada pundi udara di dalam telur ini. Okey. Kayu kurang tumpat dalam air. Kita boleh tengoklah ni. Ini fenomena lah yang awak boleh cuba kat rumah. Letak satu besen. Campakkan beberapa objek. Awak kenal pasti yang manakah timbul, yang mana tenggelam. Jadi kita boleh kenal pasti yang timbul itu dia kurang tumpat daripada air. Yang tenggelam itu dia lebih tumpat daripada air. Okey. Jadi ini contoh berapa bacaan ketumpatan. Air 1. So, kalau nilai ketumpatan dia 19, dia lebih daripada 1, maka dia akan tenggelam. Okay. Kalau dia nilai dia 0.9 ni, ais ni, dia kurang daripada 1, maka dia akan timbul. Jadi, kita ingat penanda aras kita ialah air. So, dalam air, adakah objek ini timbul dan tenggelam? Jadi, kita bandingkan ketumpatan dia. Lebih daripada 1, tenggelam. Kurang daripada 1, timbul. Okay. So, bila kita buat susunan, kita tuang ke dalam silinder penyukat, kita akan nampak kedudukannya dalam silinder penyukat ialah seperti ini. Okay, yang paling tumpat bacaan ni, goal ni, yang paling tinggi dekat bawah. Susun. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5. Ini nombor mana lagi? 0.6. Bukan. 1 dulu. 6, 7, 8, 9, 10. Itu. Turunlah nombor 1 yang paling bawah, nombor 10 yang paling atas. Okey, jadi kita sampai sini saja. Langkah-langkah penyataan saintifik ni kita akan buat dalam makmal lah, iaitu ujian bandul, eksperimen bandul. Jadi kelas sampai sini saja, 1.4, 1.3 hingga 1.5. Okey, jadi boleh siapkan buku kerja ataupun tugasan yang cikgu bagi dekat Telegram tu untuk bab 1.3 hingga 1.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.